Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia At-tasi'ata asyar. At-tasi'ata asyar yashhadu laka kullu syai'in yasma'uka min jami'il makhluqat wa tuhibbuka biqa'ul ardi wa yaftakhiru ba'duha ala ba'din. Ke-19 daripada kelebihan berzikir kepada Allah Ta'ala. Gapo dia? Naik saksi bagimu tiap-tiap sesuatu yang mendengar akan dikau, mendengar kitab zikir itu akan jadi saksi daripada segala makhluk. Kita duk zikir sekadar mana suara kita tu derah, sekadar itulah makhluk akan jadi saksi kepada Allah Ta'ala. Kita zikir la ilaha illallah, 2 orang dengar, 2 orang jadi saksi. Kita menaung 100 orang dengar, 100 orang jadi saksi. Dan kasih akan dikau oleh segala tempat bumi yang engkau berzikir padanya. Kedua, tempat kita berzikir tu suka kita, yakni bumi. Kita duduk sini, maka tempat ni suka dengan orang yang berzikir. Sebagaimana orang buat maksiat, bumi tak rela pijak atas belakang dia. Kalulah kita boleh dengar orang-orang tak semayang, orang-orang tidak berzikir, orang-orang buat maksiat, maka bumi akan kata kepada dia, hei fulan bin fulan, aku tidak rela mujiri atas belakang aku. Bumi kata. Air kata ketika kita minum, orang tak semayang, orang tak ingat buat maksiat, air kata, hei fulan bin fulan, aku tak rela mu minum aku. Langit pula royak semua tak rela berlaku. Kalau kita berzikir, bumi akan suka kepada kita dan bermegah-megah setengahnya atas setengahnya. Bumi tempat kita berzikir akan berbangga dengan bumi hak tempat tak ada orang berzikir. Nyanyo bumi hak tempat tak ada berzikir, hak kawasan berzikir duduk bangga, oh kawasan atas belakang ambo orang duduk berzikir. Manakala hak tidak berzikir tu gak sedih dia. Sebab itulah antara ceritanya siapa dia apa dah? Hak bisa ilmu tauhid tu.
Scare, pondok scare tu. Yang mai tak ingat. La haula wala quwata illa billah. Pondok scare apa dia? Babo ke apa? Anak murid Pak Dok tu. Abdul Qadir. Ayah dia scare. Nah, Babo Abdul Qadir pondok scare. Ayah dia scare. Dia masuk dalam kuih tokca, dia hidup berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tanya apa ayah dia buat lagu tu. Pergi masuk dalam tokong. Dia kata nyanyo bumi ni. Nyanyo tempat ni tak ada orang hidup berzikir. Jadi hamba pergi hidup berzikir. Jadi kesian kok bumi ni. Ni jolok ni. Kerana bumi yang tepat orang hidup sebut nama Tuhan, dia akan rasa bangga. Sebab tu orang baik ni bukan kata manusia saja suka. Bumi, langit, semua benda akan rasa bangga. Air hok orang semaya minum ni, orang hok berzikir minum ni, air akan rasa bangga. Allah, orang berzikir minum hamba. Tapi kalau orang maksiat dia tak cakap sopoh. Tu 19. Wal 'ishruna riqatul qalbi wa khusyu'uhu inda zikri. Ke-20-nya lembut hati. Kelebihan zikir ni ke-20-nya lembut hati. Hati jadi lembut. Orang boleh sebut nama Tuhan ni orang hati lembut. Orang kalau hati keras dia tak boleh nak sebut nama Tuhan. Kita kalau nak marah tak boleh nak sebut nama Tuhan. Dok main lagu tu, kita kata ingat Tuhan. Ingat Tuhan ke mana? Sudahnya marah kita pula. Maka orang boleh sebut nama Tuhan ni hati dia sudah ditawar. Sudah ditawar oleh Allah Ta'ala. Maka hati dia jadi lembut boleh sebut nama Tuhan. Ada orang rasa keras hati dia, rasa tak perlu sebut nama Tuhan. Hamba boleh hidup pun, kenyai makan pun, tak zikir pun, tak ada masalah. Anak ada, rumah ada, pakaian ada, pitih ada, nak gapo dia lagi sebut nama Tuhan. Keras hati demo. Mana orang berzikir ni orang hati dia lembut. Sebut nama Tuhan dia. Bukan kata hati tu keras. Dan khusyuk ia pada ketika berzikir. Maka hati jadi khusyuk. Apa maksud khusyuk? Hati ni jadi tenang. Tidak liar. Hati kita ni duk tengok kat tu, tengok kat ni, tengok kat tu, tengok kat ni sehingga lupa kepada matlamat hidup dia. Kerana banyak sangat pandangan dia tengok. Tetapi apabila seorang itu berzikir, hati dia jadi tenang. Maka tumpuan dalam hidup dia tu tetap kepada Allah Ta'ala. Jelas matlamat dia. Manusia ni kalau lupa matlamat hidup dia, maka dia tak tahu buat apa dia. Sebab tu orang bakpo dia malas semaya. Bakpo dia malas berzikir. Bakpo dia malas selawat kerana dia tak tahu dia nak pergi mana. Dia yakin dia tahu tapi dia tak khabar matlamat hidup dia. Kalau orang tu tahu dia nak pergi kepada syurga, dia nak bertemu dengan Tuhan, dia nak lari daripada neraka, dia sendiri akan faham apa dia yang ia perlu buat atas muka dunia. Tak payah ajak mari mengaji ilmu fardu ain, tak payah mengajak. Orang tahu dah matlamat hidup dia. Hati dia khusyuk molek, tenang molek, tahu matlamat hidup dia. Maka orang tu dia akan buat persiapan untuk dia mati. Tapi kalau orang tak tahu kehidupan dia tengok kat tu, hati dia tengok kat ni, maka sekali dia lupa matlamat hidup dia kerana banyak sangat benda yang ia tengok. Tengok hak ni comel kena, tengok hak ni comel kena, akhir sekali lupa matlamat hidup dia. Al-hadiyatu wa 'ishrun yumha bi kalimatin minaz zikri asyru sayyiat. Ke-21 kelebihan zikir gapo dia pula dihapuskan dengan satu kalimah. Dia sebut la ilaha illallah subhanallah sallallahu ala Muhammad. Ikutlah berzikir gapo-gapo pun apabila dia sebut tu dihapuskan dengan zikir itu 10 kejahatan dia. 10 dia buat jahat hari ni, semata-mata satu kali berzikir dihapuskan.
Kalau dia buat 100 kejahatan hari ni, 100 jenis kejahatan, maka cukup dengan 10 kali berzikir, habis dah. Itu kalau maksiat kecil lah. Kalau maksiat besar, dosa besar, maka kita kena minta maaf dengan Tuhan. As-saniyatu wa ansyurun tama'ninatu qalbi wa sukunuhu liqaulihi ta'ala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ke-22 tetap hati dan diamnya hati. Tamak-nino hati, maknanya hati tu jadi tamak-nino. Apa maksud tamak-nino? Hati tu rasa tenang, berhenti sebentar daripada macam-macam benda. Lah ni ada orang ramai tak tenang sebab dia tak ingat Tuhan. Ada orang tanya saya dah berzikir, dah buat apa, saya tak tenang lagi. Berzikir tapi tak ingat Tuhan. Masalah duk ingat kok masalah. Kena ingat ke Tuhan lah. Kalau ingat ke Tuhan, maka hilang segala masalah. Tak ada istilah kita ingat Tuhan, masih ada lagi masalah. Berarti kita masih ingat lagi kok masalah tu, maka lupa ke dia, ingat kepada Tuhan. Ingatlah tempat kita bergantung, ingatlah tempat kita nak pergi. Orang serabut perut lagu mana pun, apabila ingat matlamat hidup dia nak pergi tuju Allah Ta'ala, maka hati dia akan tenang. Serabutnya, hidupnya, pitih tak ada ke apa dia. Tetapi apabila sebut nama Tuhan, ingat matlamat dia nak kita mu Tuhan, maka hati dia pun dia selalu. Tak apalah ikut cara hamba semaya kodok hari ni. Hak ni hak peti fikirlah ni. Hak tak boleh makan kita nak kata lagu mana usaha dah tak serabut perut. Lah ni orang hak jadi serabut tak tenang tu sebab dia kata makanan yang menenangkan dia. Tempat tinggal yang menenangkan dia. Maka tak ada benda tu dia jadi tak tenang lalu. Sedangkan benda itu tidak menenangkan dia, yang menenangkan dia iaitu hati dia tu tak tenang. Tenang-tenang ni berada di hati. Maka hati akan tenang apabila sebut pencipta dia. Apabila sebut nama Tuhan, maka dia pun senyap selalu. Kerana hati itu sedar. Hati itu tahu siapa dia, kah dia di samping Allah. Dia hanyalah hamba biasa, tidak ada apa-apa pun. Maka dia akan rasa tenang apabila menyebut nama Tuhan dia. Tak tenang lagi? Tak tahulah. Dalam Quran kata, kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, adakah tiada dengan menyebut nama Tuhan itu jadi tetap hati. Hati itu jadi tamak-ninah, tatma'innul qulub. Tenang hati apabila sebut nama Tuhan. Tak ada istilah orang masih serabut lagi kalau sebut nama Tuhan. As-salisatu wa ansyurun irahatu katibaika min katbi sayyi'at alaika wa da'auhuma laka biwiqayati sayyi'ati wal fauzi bil jannah wan najati minan nar ma'a hamalatil arsy liqaulihi ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Nama Surah Asy-Syu'ara. Surah ayat 5. Ke-23 kelebihan zikir lagi menyenangkan, merehatkan, menggembirakan dua malaikat yang bernama kiraman katibin. Malaikat ni hok duduk dengan kita ni banyak. Malaikat hafazah, malaikat jaga diri kita. Sebab tu kalau kita tidur telopong, lalak tak masuk, sumuk tak masuk. Sebab tu kita tengok beza kalau orang mati kita tinggal sebentar ya, sumuk mari, urung masuk ke dalam mulut. Sebab tu kalau orang mati, jangan pakai tinggal lagu tu. Mari sumuk masuk ke dalam mulut. Kalau dia tidur, tak ada masuk sumuk, malaikat ada jaga. Kita ni apabila mati, malaikat tak ada dah, supo dengan ayam mapuh.
Kita tak ayam mapuh kawasan sumuk, dia mari naik lalu. Mari-mari kat sumuk. Tapi orang hidup ni, tidak ada lagu tu sebab ada malaikat hafazah. Malaikat hafazah berapa orang jaga, malaikat jaga kita seorang. 10 orang sekali jaga. 2 duduk depan, kanan, kiri, atas, goni, apa semua. 10 orang. Malai orang lain pula. 10 orang pula. 20 orang bodyguard kita. Tu malaikat hafazah. Ada lagi malaikat dipanggil kiraman katibin. Malaikat hok menulis kejahatan. Malaikat muka, malaikat hok sebelah kanan pula roki atik. Banyak jenis malaikat hok duk jaga kita. Pas berapa ribu manusia, malaikat setara tu lah jaga. Pas ada lebih lagi, macam-macam jenis malaikat ada. Bukan kata malaikat ni ada 10 ya. Ada malaikat mari tolong manusia taing kesusahan. Sebab tu dah dalam Bukhari ada sebut, kalau kita hilang barang kita sebut, ya ibadallah ihbisu. Wahai hamba Tuhan, pegang barang hamba, pegang. Lepas tu siapa dia hamba Tuhan? Katanya ulama malaikat yang menjaga, meminta, kalau orang minta tolong, dia bahagia tolong manusia. Ada orang kata mana ada malaikat ke kalau duk jaga kita, balik duk tulis amalan kita. Ya ingat malaikat tu 10 tu ya. Kalau ngaji dengan Wahabi memang lagu tu lah. Tak boleh nak terima kata ada malaikat jaga ayat Quran. Ada malaikat jadi khodam satu huruf ayat Quran. Bismillah tu ada 19. 19 malaikat duk jaga sehuruf ba sin mim alif la la ha alif la ra ha mim alif la ra ha ya mim tu. Tak boleh. Tak ada malaikat, tak ada malaikat. Pelik sungguhlah, macam-macam manusia ada lah ni. Bapa dia jadi lagu tu kerana jahil. Lepas tu bapa dia duk syarah, duk ceramah sebab dia rasa pandai. Rasa saja alim jadi alim, tak jadi alim pun. Lah ni wis peka, wi gapo, wi tiu, wi gapo alim selalu Ngaji mana? Ngaji planet Pluto tak apa. Ngaji 2-3 minit, ngaji 2-3 tahun, alim dah kritik oni, kritik oni, kritik ini. Ada orang tanya dia, apa awak duk kritik-kritik kau ni? Hak ni tak boleh, hak ni pendapat email ni salah, pendapat email ni salah. Apa awak tak kritik PhD? PhD ni jarang berlaku salah dia kata. Email mustahik ni ada salah lagi. PhD ni jaranglah berlaku salah. Tengok dia. Gila kok PhD. Mari kok manalah tak tahu ni. Orang lain boleh salah, email mustahik salah lagi. PhD, PhD ke? Mesti dia pandai bijak. Berat tak ada apa lah. Email mustahik, ingat budak sekolah dia. Tahap mana? Mu nak hatuk dengan PhD dengan email mustahik, email Syafi'i, email Ghazali. Email Ghazali ya kritik boleh. Email Nawawi kritik boleh. Masuk kepada PhD ke? Tak boleh. Apa tak kritik dia? Sebab dia bisa. Jarang kata-kata dia salah. Memang tidak berlaku kesilapan. Sebab dia berhujah dengan Quran dan hadis. Ada berat lagi nya, ni orang Arab lah, video orang Arab. Orang tanya, apa? Dia buat kenyataan. Syekh tu dia buat kenyataan. Dia kata Nabi juga berlaku salah. Nabi berlaku salah juga. Nama, ni sesek ni siapa Nabi pun salah juga. Sebab Nabi ni ada dua, dia kata. Nabi ni kadang-kadang benda wahyu memang betul. Tapi kadang-kadang ijtihadnya ada salah juga Nabi. Nabi ada berlaku salah. Ya, Nabi sendiri ada salah. Ibnu Taimiyah ke mana? Salah ke tak? Tidak salah. Tidak akan berlaku salah. Nabi salah. Nabi boleh salah. Ibnu Taimiyah tak mungkin salah. Apa pula Nabi Ibnu Taimiyah tak salah? Sebab dia pegang Quran dan hadis. Sudah lagu mana? Semua dalam kitab dia, fatwa dia. Ya, fatwa dia pun tak salah. Apa? Sebab dia pegang Quran dan hadis. Nabi salah. Siapa pengacara tu bertanya 2-3-4 kali Arab tu. Syekh Arab tu, dia sama-sama Arab dia. Ya Arab bukan semestinya alim, yang bujahal lama belana. Ni tengok Arab sikit gak alim tu gak wak jadi Syekh Rabbana selalu. Ngaji gapo dia tak tahu. Kawan tu nama Syekh lah, ada lah kita malah nak royak lah Syekh. Soho lah, berkali anak murid ramah. Dahi tak sedok kira ni. Kita masya-Allah rajinnya semaya. Baguslah dia semayanya dah. Kita malah nak kritik lah semaya dia nya.
Tetapi nya jawab lagu tu. Siapa pengacara tu jahil setara tu telefon ngau. Berat Syekh ni. Nabi salah dia kata. Nabi salah. Ijtihad dia. Hang nak tanya sekali lagi ni kata Syekh. Betul ke tak Ibn Taimiyah? Ni mana tahu mungkin salah. Memanglah Ibn Taimiyah tak fatwa dia, pendapat dia kau. Fatwa dia pun tak salah. Pendapat dia pun tak salah. Apa? Sebab ikut Quran dan hadis. Pas Nabi hok jawab tobik Quran hadis pun salah juga. Sudah. Siapa perekat ni otak lagu ni tak tahu. Hok ni orang panggil koyak makan kacang, makan kulit. Toh isi ni jala-jala ni. Orang nak makan isi, akhir sekali bertukar. Dan nampak besar berkali kulitnya makan kulit. Jadi makan labo, ni panggil makan labo. Ni orang kata makan labo jadi benuk kabur lagu ni. Orang kata makan kabur takut berat sangat, besar sangat. Kita kata kecil sikit makan labo lah. Pelik sungguh. Syekh dia. Anak murid tertuduh ada ramai belana. Saudi ni. Mekah Madinah ni. Kecek berok-berok bahasa Arab yang fasih. Tak ada apalah. Jangan tertipulah. Kebenaran tetap benar. Salah tetap salah. Sekalipun dia syekh ko, dia maulana ko, dia tok guru ko, kalau dia salah kena royak dia salah. Apabila jadi cakap dia mau nak lawan, dia tok guru cakap dia mau nak lawan. Apa tu? Dah kalau salah kita nak kata lagu mana terpaksa kata. Dia syekh ko, dia maulana, dia gapo, dah salah kita nak kata mana. Jadi kelebihan zikir ini menyenangkan dua malaikat bernama kiraman katibin hok tulis amalan kita daripada menyurat segala kejahatan atasmu. Sekurang-kurangnya malaikat sebelah kiri hok menulis tu rehat gak. Ni pok kita ni sebelah kiri semacam menulis, sebelah kanan jarang-jarang tulis. Tulis pun tak jadilah mana pok mu buat amalan. Betal sapu, betal roba, betal gapo. Hok sebelah kiri tu tulis macam berok. Hok sebelah kanan tak nak tulis, kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang niat saja, kadang-kadang hok tak berapa nak jadilah mana. Maka apabila kita berzikir, sekurang-kurangnya malaikat sebelah kiri kita rehat. Boleh rehatlah kakak ni. Baru ni boleh rehat kata. Sejak hamba rehat bak duk berzikir. Dan berdoa keduanya bagimu dengan dipelihara daripada segala kejahatan. Apabila kita berzikir, dua malaikat tu doa. Sebab apa? Sebab dia boleh rehat. Malaikat yang tulis jahat tu tak berhenti rehat, maka dua-dua tu doa lah. Bagusnya gini. Bagus tu kita ni gini-gini. Dan dapat kemenangan syurga dan lepas daripada neraka. Minta dia tu dapat syurga, lepas daripada neraka. Serta malaikat yang menanggung arash, minta doa juga kepada orang yang buat taat. Kerana firman Allah Ta'ala kata, dan malaikat yang mengucap tasbih dengan memuji Tuhan mereka dan meminta ampun mereka bagi orang yang ada di bumi. Bagi siapa dia yang ada di bumi, yang buat taat ke Tuhan, malaikat yang duk bertasbih, malaikat yang duk tanggung arah, akan minta istighfar, minta ampun bagi orang duk berzikir Tuhan. Ar-rabi'atu wa ansyurun, yang ke-24, takhfiful asqali yaumal qiyamah liqaulihi ta'ala, liqaulihi alaihi salam, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, qala al-mustahtarun. Bizikrillah yada'u zikru anhum asqalahum yaumal qiyamah. Hadis riwayat Tirmizi, Tabrani. Ke-24, merengek akan segala yang berat-berat pada hari kiamat. Hari susah, hari berat, hari gapo, jadi rasa rengek dengan sebab dia rajin berzikir. Hari berat, penat adalah hari kiamat. Maka apabila orang berzikir, hari itu rasa rengek, rasa tenang sikit. Kerana sabda Nabi SAW telah mendahului akan kamu oleh orang yang mufarridun. Nabi kata orang mufarridun duduk depan semacam. Mendahului kamu dari sudut pahala dan kebajikan. Golongan dipanggil al-mufarridun.
Maka berkata sahabat, apa orang mufarridun itu ya Rasulullah? Jenis lagu mana nama golongan nama mufarridun ni? Siapa dia, apa dia? Sabda Nabi, mereka itulah yang mengekal dengan sebut Allah, menyebut zikrullah, padahal menghilangkan dan meringankan zikir itu daripada mereka akan segala yang berat-berat daripada dosa mereka pada hari kiamat. Semata-mata dia berzikir, maka dosa dia terhapus. Semakin ringan tanggungnya dosa dia. Al-Khamisatu wa Ishrun, yang ke-25. Wallahu a'lam.